Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu harap semua sihat saja. Dah sedia nak belajar? Jom kita sambung pelajaran yang lepas. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak ambil kesempatan nak mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMK Ulu Tiram kerana telah menyediakan slide yang cantik untuk kita. Terima kasih cikgu. Pada minggu lepas, kamu telah belajar tentang microcontroller yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian input, bahagian CPU atau unit pemprosesan pusat dan bahagian output. Dan minggu lepas juga, kamu dah belajar tentang bahagian input digital. Hari ini, kita nak tengok input analog pula. Peranti input analog terdiri daripada 3, iaitu penderia jarak, penderia cahaya dan penderia suhu. Jom kita tengok satu persatu. Ini adalah penderia jarak ataupun infrared distance sensor. Ia berfungsi untuk mengesan dan membaca ukuran jarak di antara penderia dengan objek ataupun halangan, sama ada objek tersebut diperbuat daripada logam ataupun bukan logam. Isyarat yang terhasil adalah dalam bentuk analog. Baiklah murid-murid, tahukah kamu bahawa LDR merupakan sebuah penderia cahaya? Peranti ini peka terhadap cahaya dan rintangannya akan berubah mengikut kecerahan. Okey, maknanya di sini isyarat analog yang dihasilkan berubah mengikut kecerahan cahaya yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah rintangan pada penderia cahaya. Jom kita tengok peranti input analog yang terakhir, iaitu penderia suhu. Penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Suhu yang dikesan akan berubah dalam bentuk isyarat analog. Isyarat analog ini pula akan terhasil berdasarkan perubahan suhu yang diterima. Peranti input analog ini akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Baiklah, sebelum ini kita dah belajar tentang bahagian input, iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Jadi sekarang kita teruskan kepada bahagian proses. Baiklah, proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan atau CPU. CPU pula akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM, iaitu Read Only Memory. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal, sementara RAM pula akan menyimpan data secara sementara. Seterusnya, isyarat yang diterima daripada input akan diproses di CPU dan kemudian isyarat tersebut akan dihantar pula kepada output. Proses ini dilakukan adalah berdasarkan atur cara yang telah ditetapkan dalam mikropengawal. Sekarang kita dah masuk bahagian output. Ingat ya, output juga adalah bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Tugas bahagian output adalah menerima isyarat daripada CPU dan menghantarkannya kepada peranti output. Isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital atau dalam bentuk analog. Okey, contoh peranti output adalah diod pemancar cahaya atau LED, pembas, geganti, motor arus terus dan lampu LED 12 volt. Diod pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya sebagai lampu perhiasan. Diod ini juga perlu digunakan bersama dengan perintang untuk mengelakkan daripada rosak atau mengawal kecerahannya. Dekat mana awak boleh jumpa lampu LED ni ya?
Okey, pembas ataupun buzzer berfungsi untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Ia mempunyai kutub positif dan negatif. Dan alat ini juga digunakan sebagai penggera keselamatan. Bisinglah bunyi dia. Seterusnya, geganti atau relay. Geganti ini digunakan sebagai suis kawalan untuk litar berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Ini pula adalah motor arus terus ataupun motor AC. Ya, motor ini akan berputar apabila ada arus elektrik yang mengalir melaluinya. Motor ini akan berputar secara berlawanan arah apabila penyambungan kekutupan dipasang secara terbalik. Tahukah kamu bahawa motor ini memerlukan pemandu motor ataupun motor driver supaya ia dapat berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah jam ataupun lawan jam. Penyambungan ini akan ditukar kekutupan pada pemandu motor berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikro pengawal. Tibalah pada peranti output yang terakhir iaitu lampu LED 12 volt. Okey, lampu ini berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila ada arus elektrik mengalir melaluinya. Baiklah murid, peranti output yang menggunakan bekalan kuasa melebihi 5 volt perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan bersama peranti sokongan lain untuk beroperasi ya. Baiklah, sebelum kita tamatkan pelajaran, cikgu nak kamu senaraikan peranti input digital dan peranti input analog serta peranti output digital dan analog. Boleh kan? Baiklah, sampai setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan. Pesan cikgu, jaga diri, jaga keluarga, belajar rajin-rajin. Bye.